bersabda dan memberikan kata optimis dengan kemenangan. Masa depan adalah di tangan Islam, ya, masa depan adalah di tangan Islam. Wallahi, kata Nabi, la yutimmanna hadzal amru hatta yasira raqibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanami walakinnakum kuntum tasta'jilun. Kata Nabi, demi Allah, pasti akan sempurna urusan ini. Perjuangan ini akan sempurna dan mencapai matlamat kemenangannya. Dan ketika mana Islam ini menang, ketika itu akan berjalanlah seorang musafir daripada San'a ke Hadramaut. San'a ni tuan-tuan, ke Hadramaut sekarang ini 10 jam perjalanan. Ya, San'a ke Hadramaut ini, San'a maknanya di Yaman, ya, San'a di Yaman. Maknanya di sana kita ada Aden dan kita ada San'a di Yaman Utara dan Yaman Selatan. Kemudian kita pergi arah ke timur 10 jam, jumpa pula Hadramaut. Ya, jumpa pula Hadramaut. Orang-orang ini dipanggil Hadrami. Orang-orang Hadrami. Banyak Said dan banyak orang keturunan Arab datang kemari itu daripada situ, daripada Hadramaut, daripada Hadrami, ya, daripada Hadrami. Jadi maknanya dia kata bila Nabi bersabda, bila mana Allah sempurnakan urusan perjuangan ini dengan kemenangan, ketika itu akan berjalan seorang musafir di padang pasir sejauh maknanya San'a ke Hadramaut 10 jam tu bas ekspres, tuan. Ya, 10 jam bas ekspres, 2 kali berhenti. 2 kali dia berhentinya, kan? 2 kali dia berhentinya. Sebab dia dalam bas, dia menanam air. Dia dalam bas dia membawa dapur, nanam air buat teh. Dia tak nanam air buat teh. Marah dengan dia kan? Dia tak. Dapur bawa dia pun dalam bas. Dia bukan boleh lama tak minum teh. Dia mesyarih ni habis kira. Kita tadi tidur-tidur bukan baring, tidur-tidur dalam bas terasa kompong panas. Nama orang punya dapur. Dia menanam air. Jadi maknanya jauh ni Hadramaut. Jauh ni Hadramaut. Jauh begitu pun kalau Islam ini memerintah, keadilan itu memerintah, ketika itu orang yang musafir jauh daripada San'a ke Hadramaut, ketika itu dia tidak takut apa-apa lagi. Tidak ada lagi perompak jalanan, tidak ada lagi gangguan-gangguan. Dia tidak takut apa-apa. Innallah, melainkan yang ditakutnya adalah Allah ataupun serigala yang nantinya barangkali menerkam maknanya kambing-kambing yang dibawanya di dalam musafir. Itu saja. Manusia dia tak takut dah, sebab ketika itu manusia sudah tunduk dan patuh kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tunggulah, sabarlah. Walakinnakum kuntum tasta'jilun. Koma itu sebenarnya gopoh nak cepat sangat kita ataupun nak mendapat kemenangan. Artinya Nabi nak hantar isyarat kepada dia bersabar. Ya, sabar. Jangan cepat sangat meminta kemenangan. Jadi di sinilah yang kita lihat ayat ini turun. Apakah manusia mengira dan menyangka bahawa mereka boleh dibiarkan Tuhan untuk berkata beriman sedangkan mereka belum diuji. Jadi ayat ini sebenarnya nak bagi satu pengajaran kepada orang-orang Islam di kota Mekah. Sabar, terima ujian. Bila sebut iman, maka kita tidak boleh pisah daripada ujian-ujian. Inilah dikatakan punca turunnya ayat ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tetapi mungkin orang kata ayat ini semacam tidak relevan dengan keadaan kita di sini. Kita tidak akan, maknanya kononnya kita tidak akan ke depan dengan tentangan-tentangan yang sehebat itu. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya bagaimana kuatnya perjuangan, begitulah kuatnya penentangan. Bagaimana lemahnya perjuangan, maka dengan sebab itu lemahlah penentangan. Maknanya bila umat Islam ini tidak bersungguh-sungguh dengan Islam, maka penentangan terhadap Islam itu tak ada kuat. Tapi once umat Islam ini sungguh-sungguh berpegang dengan Islam, nak melaksanakan Islam, tengoklah, penentangan itu akan datang dalam bentuk global,
akan datang dalam bentuk antarabangsa, ya, dalam bentuk makna kita kata yang disusun atur oleh musuh-musuh kita di peringkat antarabangsa. Ini yang kita lihat maknanya bila kita nak berpegang dengan Islam yang sebenar sepenuhnya. Jangan fikir jalan yang mudah, ya, akan ada halangan-halangan yang terpaksa kita tempuh. Tetapi manusia ni banyak halangannya, antaranya halangan dari dalam. Kadang-kadang dia tak payah jatuh dan tewas berdepan dengan halangan dari luar. Halangan dari dalam pun dah berkurang. Dia gagal untuk berdepan dengan halangan diri dia sendiri. Tak usah dah. Tak, sebelum berjuang di luar tu, dari dalam dah rumah. Dari dalam dah dia dah kalah. Kalau dah begitu, memanglah tak akan berdepan dengan ujian-ujian yang besar. Dalam buku surat 145 ni, Pak Hamka maknanya menyatakan bahawa dia menekankan bahawa kita kena mengaji nadah kitab bila nak baca alif lam mim, bila nak baca kaf ya ain, itu kena ada nadah kata. Kalau tidak faham kaf ya ain sad, jadi kahayas sudah. Ya tak? Ya, kahayas. Surah Al-Maryam, surah Maryam bukan mula-mula itu ada kaf ya ain sad. Kalau kita tak nadahnya ngaji dengan orang, sudah kita baca kahayas. Padahal kaf ya ain kan? Kalau kita tak baca. Kalau kita tak ngaji, kita samakan kaf dengan ha. Sedangkan kaf itu panjang, ha itu 2 harakatnya. Kaf itu boleh pergi sampai 5 sampai 6, ha itu 2 harakatnya. Ya ataupun 2 harakatnya. Kaf ya ain itu panjang lagi. Bila ain dah jumpa sad itu pula kena ada ikhfa. Ain kena ada ikhfa pula. Jadi kata Pak Hamka, benda-benda ini dikata kita kena mengaji, membaca dengan kita mengaji daripada ahli tajwid dan juga ahli qiraat, mereka yang boleh membaca Al-Quran kepada kita yang mengerti benar-benar bagaimana cara melafazkan bacaan-bacaan tersebut. Ini yang ditekankan oleh Pak Hamka. Contoh masalah juz amma kita dulu jama dulu kan kadang gambar ada tekok kan, mesti ada gambar. Saya masa kecil-kecil kata ini nak masuk Kota Mekah ke, saya kata kan, bila atau guru tak ada gambar orang punya nak tekok, ada lidah kan nak tekok. Saya masa kecil-kecil saya kata ini gambar ni nak masuk Kaabah maknanya ada nak masuk Kota Mekah ke gambar haram tahu. Udah topik kau tahu tak? Dan kemudian aku tahu walaupun ini ilmu fonetics, ilmu untuk kita menuturkan maknanya huruf-huruf, ujung lidah ke, tengah lidah ke, halqum ke, halqum pula tengah halqum ke, awal halqum ke, itu yang kita tengok adanya maknanya rajah. Juz amma tu ada rajah. Nah, kemudian dia Pak Hamka menyebutkan surah-surah yang terlibat dengan alif lam mim yang ada di permulaan ayatnya. Dikata di situ ada beberapa tempat yang bermula dengan alif lam. Jadi lam tu ada mad, mim pun ada mad, kemudian lam campur mim. Mim yang mati berjumpa mim yang hidup pula. Ada pula di situ. Ada pula pertama mati lainnya. Sebab itu jadi lam. Di situ. Macam kita baca don. Kadang-kadang ada yang tak baca orang itu, dia baca dhalim. Kira aku dah panjang itu, selamat ke? Mana selamat dia bukan panjang je. Kena dimasukkan dalam dam pula. Ya tak? Tengah baca panjang dia. Dhalim. Kata orang itu. Amin. Selesai itu daripada amin, kira boleh pakai. Ada satu tu. Ya tak? Dalam tu ada syaddahnya, sehingga dia menjadi mad yang wajib. Ya tak? Mad yang wajib lah. Mad lazim. Yang mula lah. Mad lazim tu tak benar. Baik. Kita lihat di sini ayat ini bersifat pertanyaan. Selalunya istifham bersifat nak tahu. Tapi di sini bukan nak tahu. Di sini dikata istifham ingkar.
Maknanya mengingkari perbuatan tersebut. Apa dia perbuatan yang diingkari itu? Macam mana kamu boleh kata kamu beriman sedangkan kamu dah diuji ke belum? Kamu dah diuji ke belum? Contoh begini tuan-tuan. Macam mana kamu kata kamu bijak ilmu nahwu? Macam mana kamu kata kamu bijak bahasa Arab? Biar saya uji kamu juga. Saya nak tahu. Barulah boleh kita tahu. Macam mana kamu boleh kata kamu beriman sedangkan kamu belum diuji? Jadi dipanggil istifham ingkar, mengingkari suatu tabiat ataupun suatu tanggapan bahawa iman itu cukup dengan mengaku, tak payah diuji. Ini satu tanggapan yang salah, yang perlu dibetulkan. Macam mana? Jadi maknanya istifham ingkari itu, asal istifham dipanggil interrogatif. Interrogatif ni sebenarnya untuk nak tahu, interogasi. Tapi di sini bukan nak tahu apakah, adakah. Di sini bukan untuk nak tahu, tapi untuk mengingkari suatu pegangan dan tanggapan kononnya iman itu cukup dengan mengaku beriman, sedangkan sebenarnya iman tak cukup yang itu. Kalau orang percaya iman itu cukup mengaku dia, sedangkan mereka tak faham bahawa iman itu perlu diuji, maka sebenarnya itu suatu pahaman yang salah, yang perlu diingkari. Kita jangan terima pahaman yang berbeza. Jadi pertanyaan berisi penyangkalan, disangka pahaman orang yang mengatakan bahawa dia dah kuat beriman sedangkan dia belum diuji. Sedangkan dia belum diuji. Jadi kita pun jangan syok sendiri. Kita jangan syok sendiri. Maknanya aku ni alhamdulillah besar hidup ni kan. Tapi cik terlibat sungguh-sungguh untuk memenangkan Islam. Barulah sedar, barulah maknanya kita kata tergugat. Barulah tergugat di situ, barulah tahu sungguh ke tidak, sungguh tidak beriman. Artinya tidaklah akan dibiarkan saja oleh Allah seorang manusia mengaku beriman padahalnya dia tidak diuji. Tiap-tiap iman pasti kena ujian, pasti kena ujian. Iman yang tidak tahan uji, barulah yang dikatakan iman itu palsu, hanya pengakuan mulut, belum dengan adanya kekuatan hati, pertahanan hati. Surah Al-Baqarah dinyatakan bahawasanya ada satu ayat Allah Ta'ala bertanya dengan pertanyaan ingkar. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Kamu sangka kamu boleh masuk syurga begitu saja mudah-mudah? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, sedangkan belum datang ujian-ujian kepada kamu sebagaimana yang datang kepada orang-orang sebelum kamu. Tuhan sangka pahaman yang mengatakan teman ni dah beriman ni, alhamdulillah, kira syurga ni nampak kayanya cerah, tinggal lagi nak milih dia pintu mana. Jangan. Tuhan kata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, sedangkan belum datang ujian-ujian seperti orang sebelum kamu. Dia kena datang dulu ujian itu. Dia kena datang dahulu ujian itu. Barulah kamu boleh tengok sungguh ke tidak kamu itu beriman, sebagaimana yang datang kepada orang yang sebelum kamu. Masathumul ba'sa wa dharra'u wa zulzilu, ditimpa kesusahan, penderitaan sampai bergoncang. Iman itu bergoncang. Hatta yaqula rasul, sehingga berkatalah rasul, walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ketika itu barulah akan berkata rasul dan orang yang beriman, bilalah pertolongan Allah. Maknanya setelah habis penuhnya dikorbankan masanya, tenaganya, wang ringgitnya, jiwanya, bahkan apa yang ada pada dia semuanya sudah dikorbankan. Keselesaannya, kedudukannya, kepentingannya, keluarganya sudah dikorbankan untuk agama Allah. Tiba-tiba Allah belum bagi pertolongan, Allah tetap izinkan tekanan demi tekanan. Ketika itu mereka bergoyang dan bergoncang, lalu berkata mata nasrullah. Tuhan jawab, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat. Jadi di situlah maknanya kita kata bagaimana resam perjuangan, resam perjuangan. Di dalam surah 3 kita
berhenti di situ ya. Ya, di dalam surah 3 Ali Imran dinyatakan, apakah kamu kira kamu akan dimasukkan ke syurga padahal belum dibuktikan Allah siapa yang berjihad? Ya, maknanya dalam ayat ini dikatakan bahawa am hasibtum ya an tadkhulul jannah, itu ayatnya di surah Baqarah ya. Ini dalam ayat ini menyatakan bahawasanya apakah manusia itu mengira dia akan boleh masuk syurga padahal belum, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wala ya'lamanna as-sabirin, sedangkan Allah belum tengok, belum tahu siapa yang berjihad sungguh di antara kamu dan yang sabar. Bertambah tinggi darjat iman, bertambah besar cobaan. Sebab itu dalam ilmu tasawuf tuan, kalau kita tidak diuji, tak ada sakit, tak ada ujian, ilmu tasawuf kata hendaklah kita berasa sedih dan hendaklah kita berhati-hati, waspada. Maknanya kedudukan kita itu, martabat kita itu rendah. Bila kita tidak diuji, menunjukkan iman kita rendah, martabat kita rendah. Jangan senang hati, jangan senang hati tidak. Bila kita diuji, hendaklah kita faham bahawasanya Allah sedang nak mengangkat martabat kita. Ya, itu di dalam ilmu tasawuf. Jadi kita berhenti dekat bertambah tinggi darjat iman, bertambah besarlah cobaan. Ya. Allah Alam, baru 2 ayat di situ benar. Dan ya, kita ni berdepan dengan beberapa ayat semuanya 40, 60. Kita berdepan dengan 70 ayat. Maknanya sehari itu kalau boleh kita pergi 3 ayat lah sepatutnya ya, sehari kita pergi 3 ayat baru boleh selesai ya, insyaAllah. Yang baik dari Allah